Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berjemaah di dalam masjid ini. Alhamdulillah kerana diberikan hidayah kepada kita untuk sama-sama terus berada untuk kita menanti dan menunggu masuknya waktu Isyak pula. Di samping dalam kedudukan tersebut, kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari serba sedikit noktah bidayah bagi diri kita untuk mengesahkan setiap amalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, seluruh AJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nak tolong perbetul Ustaz lah. Tak, sebab kadang-kadang ada yang dia masuk dalam masjid ni, dia tengok tahun tu malam ni dia ada kuliah tasawuf. Bukan tuan-tuan, bukan tasawuf tuan-tuan. Baharul Mazi dia bukan tasawuf. Baharul Mazi dia kitab tentang memperbincangkan tentang fiqh sunnah, fiqh yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tasawuf hak dulu dia penawar bagi hati, dia pergi ke tafaqquh fiddin pada setiap hari Sabtu. Pun saya juga penawar bagi hati. Itu dah ada pembetulan sikit lah. Kau ada yang dia tertarik untuk datang untuk majlis kuliah tasawuf, dia datang-datang tengok-tengok tak ada pun bunyi tasawuf, dia bunyi kod lain ni pun. Baik, itulah sedikit pembetulan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung balik dalam perbincangan kita dalam kitab Baharul Mazi. Kita masuk dalam bab istinja bil yamin. 82. Ini kita kena tahu tuan-tuan, itu sebab disebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqil azim. Nabi pula sebut, wa ma bu'istu li utammima makarimul akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi pula sabit dengan hadis Nabi, tidak aku diutuskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini tuan-tuan, manusia ataupun role model yang perlu kita ambil adalah siapa? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bab berak dan kencing pun kita kena ambil tahu cara bagaimana Nabi buat. Sebab salah satu di antaranya perbuatan Nabi boleh mengesahkan daripada kita was-was, hilangnya perasaan was-was bila kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak bincang pada hari ini bab menyatakan istinja dengan tangan kanan. Apa hukum? Kadang-kadang ditemai juga tangan kanan nak membantu. Apa hukum dia? Cedok dengan tangan kanan, gayung tadi, tangan kiri yang basuh pun termasuk hukum. Hukum dia tak boleh. Tangan kanan hanya untuk kemuliaan saja, tangan kiri untuk benda-benda yang tidak disukai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mula membaca. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab Baharul Mazi, bab yang ke-482, bab pada menyatakan istinja dengan tangan kanan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, istinja itu bahasa Arab, maka di dalam bahasa Melayu bermakna membasuh atau menyapu. Itu kena ingat, basuh atau menyapu barang yang keluar daripada di dalam perut, daripada angin atau berak.
Pasal apa dia sebut angin? Kadang-kadang angin dia sertai dengan isi. Tu dia kata angin dan berak. Kalau dia kata berak saja, saya kentut tapi terkelak angin adakah itu terberak? Dia mula duk tikai. Pada duk tikai lah ni ulama dia letak takrif terus. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah basuh atau sapu kencing dan berak. Baik, masalah 83, beristinja dengan tangan kanan dan hadis. Bermula istinja dengan tangan kanan yakni tangan kanan menyental nak sebut boleh ditulis di situ dalbara. Tuan-tuan ditulis Rumi lah, saya dalbara. Tangan kanan menyental hak belakang atau memegang hak lelaki, dan tangan kiri mendirus air. Faham kau no? Ni dalam masjid takkan nak sebut kot. Pasal dalam kitab dia sebut, dia tulis dalbara za kafra. Ambil lah, ambil faham lah. Apa hukum dia? Kita basuh, kita pergi pegang. Kita pegang Kalimantan, Suis tak pegang. Okey, baik. Maka telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan tegah yang demikian itu. Dengarlah hadis ini dalam bunyinya. An Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yamassa ar-rajulu zakarahu bi yaminih. Allahu akbar. Ni kena orang lelaki saja. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan bahawa menyentuh laki-laki akan kemaluannya dengan kanannya, yakni tangan kanannya, membasuh dengan tangan kiri, menuang air. Dia pegang pakai tangan kanan, dia basuh pakai tangan kiri. Nabi tegah sama sekali, tuan-tuan. Kita nak ikut Nabi. Setiap tangan kanan ada rahmat dia, setiap tangan kiri ada cara dia. Maka tangan kanan tak boleh sama sekali menyentuh satu benda yang luar daripada rahmat Allah. Tak ada rahmat ke benda tu? Ada lah, tapi sentuh satu tempat yang ada kaitan dengan istinja. Maka hukum dia, perbincangan ulama kita nak sebut di sini. Apa kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain? Tak boleh disebut di sini. Sama sekali tak boleh dipegang atau dijirus. Ambil jirui, ambil pegang pancok jirui pun tak boleh sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan Abu Qatadah itu namanya Al-Hars bin Rabai. Masalah terusnya beristinja dengan kanan dan hukumnya. Apa hukum dia? Sebenarnya telah berkata Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 82 ini berlaku di sisi ahli ilmu. Ini memperbincangkan oleh ulama-ulama tentang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ketika mana istinja, ataupun ada kaitan dengan istinja, iaitu memakruh mereka itu beristinja dengan kanan. Ada yang kata makruh. Makruh ni tidak disukai. Kalau diulang-ulang haram. Terus dan kata Imam Nawawi, min ashabi Syafi'iyah, dan ini mazhab Syafi'i, dan sungguhnya telah ijma' ulama atas bahawasanya, ijma' ni maksudnya sepakat semua ulama bahawasanya ditegah istinja itu dengan tangan kanan. Semua sepakat ulama kata tegah. Tegah itu semua ada kata makruh, ada kata haram. Kemudian bermula jumhur, yakni majoriti di antara ulama berkata makruh, akan sebagai makruh tanziyah dan adab. Tanziyah ni makruh biasa dan adab, dan orang yang buat ni dia berkaitan dengan orang yang tak ada adab sebagai adab Islam. Kerana tiadalah sebagainya saugianya bagi seorang yang bukan pengotor. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pengotor, memang tuan-tuan buat sebelah kanan. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan Islam yang sejati, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman, tuan-tuan tak boleh buat. Baik. Seorang yang bukan pengotor memperbuat yang demikian. Ini bukan. Oleh sebab yang demikian itu mencegah
pakat lawan cari. Saya titik pun tak ada belah ni. Dan meluatkan orang. Tajuk maksud dia, meluatkan orang semakan seminum. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila dia masuk dalam bab semakan seminum ni, satulah dah lah basuh tangan kanan. Kuku ni dia punya adik-beradik jin punya duk ada. Sekali dia suap ke mulut tu, makan setalam. Dia keh beda ada, kita kembang. Tengok. Tambah. Dia keh tengok dengan kuku lah. Dah tadi tahu dia kata dia basuh dengan tangan kanan. Kita pun mula dah meloya dah habis dah. Maka orang ini macam ni, yang inilah kita nak kata balik. Makan setalam itu sunnah Nabi SAW. Makan makanan yang disentuh oleh tangan yang banyak itu rahmat, kasih sayang wujud. Kalau anak-anak kita, saya ada 4 orang, letak talam satu, lungguk pikat dia letak ni. Hak yang tak rajin makan, dia akan makan. Pasal apa? Duk lawan kais. Seronok tengok. Dia pakat kais. Okey, ni untuk anak nak wujudkan kasih sayang di antara anak-anak sesama mereka dalam sebuah keluarga. Pakat duk lawan kais. Tuang tambah kita ni. Kalau takat mana ada nasi banyak mana, contohnya dalam satu bekas kita beli RM1 buka, mai makan 4 orang. Kenyang tuan-tuan. Ini rahmat daripada Allah. Kalau pakat beli seorang satu, sat lagi kau ni tinggal tak habis, kau ni tinggal yang ni. Tapi kalau kita buka, mai makan sekali. InsyaAllah tuan-tuan, kasih sayang itu wujud. Sebab itulah Nabi SAW, dia duduk dalam Masjid Nabawi, duduk tengah nak makan sebiji kurma, datang seorang sahabat, dia belah pula dia bagi. Tuan-tuan rasa kenyang ke? Belah pula bagi hak keras tu, hak jemuk keras panjang tu, bagi. Kenyang, kata siapa? Abu Hurairah. Kenyang macam makan sehari. Sebab apa? Kasih sayang tuan-tuan. Makanan yang hasil daripada kasih sayang, dia rasa kenyang. Tapi kalau makan dengan perut penuh buku dendam dekat orang, dia makan gajah, dia telan pun tak kenyang dia rasa. Pasal apa? Pasal dia duduk semak perut, dia makan tak kenyang. Sebab apa? Sebab dia makan bersama syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini dikatakan adab. Apabila nak makan sama-sama sekali, clear tangan tu. Habis dah makan satu bab, habis pada makan, dia korek pula. Tambah. Ni adab ni tuan-tuan. Disebut dah tadi kata adab. Tolong tutup. Kalau tak tutup, pergi duduk tempat lain. Nak korek apa? Korek rengkung kah? Korek halkum kah? Korek. Masa tu jangan duk tunjuk orang depan orang makan. Adab kita diajar oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang lain pun nak makan, jangan duk fikir kita saja. Tapi nak buat macam mana rumah kita, rumah teres kita, rumah yang kita beli, tangtulah dapur, tangtulah jamban. Anak-anak isteri makan tani, pak lepas di dalam, lepup bunyi pun. Nak buat macam mana ni? Benda ni kita bincang selalu dah. Takkan nak minta buat kebenaran di belakang pula jamban. Maka buat cara elok, ubah tempat makan, pergi makan tempat lain. Itulah cara dia. Tang tu beda buat masak saja. Sebab apa? Sebab adab dalam Islam itu ada. Nak batuk depan orang makan pun jaga. Takut sekali lagi dia terkeluar balik penuh kat situ. Apa dia? Dalam pinggan kawan. Kawan tu buat cucak nak makan, memang tak gamak makan dah. Maka beradablah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Salah satu di antara dia. Baik, kita masuk dalam bab kita, iaitu istinja. Kalaulah kita guna tangan kanan, kita tahu orang yang makan dengan tangan kanan, dia nak share dengan kita, memang kita kembang tengkok lah. Sebab apa? Islam ajak dan Islam pesan. Kemudian bermula jumhur ulama berkata makruh sebagai makruh tanziyah dan adab. Kerana tiadalah saugianya bagi seorang yang pengotor memperbuat yang demikian. Oleh sebab yang demikian itu, meluatkan orang semakan seminum dan lain dengannya. Orang meluat, nak salam dengan dia apa orang tak mau. Sebab apa? Dia basuh pakai tangan kanan. Sekali lagi dia cerita. Tetapi bukanlah tegah itu tegah haram sebagai yang telah berjalan setengah daripada ahli zahir. Dia ambil zahir hadis. Ini dipanggil ahli zahiriyah, ulama zahiriyah, yakni mazhab zahiri, kepada bahawasanya haram orang yang menggunakan tangan kanan beristinja dan sebagainya.
dan mengisyaratkan yang demikian itu oleh satu jemaah daripada ashab kita. Dalam ashab kita, yakni ulama-ulama daripada ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pun ada kata haram. Jangan guna tangan kanan untuk beristinja, dan tiada dipegang orang akan isyarat mereka itu ahli az-zahiri. Baik, terus masalah istinja dengan kanan dan apa dah tu? Sebab tak ada titik, sebab ditegahkannya. Telah lalu di dalam masalah 83 akan tegah beristinja dengan tangan kanan itu, dengan kerana tangan kanan ialah satu anggota yang mulia. Satu benda yang mulia Allah Ta'ala bagi di badan kita. Satu mulia, satu kurang mulia. Bukan haram, bukannya satu tempat jatuh, tempat yang tidak elok. Satu mulia, satu yang kurang mulia. Jadi Allah bagi dah untuk kita guna. Yang mana patut kita guna. Dengan kerana tangan kanan ialah satu anggota yang mulia, dan dengan dialah makan kita dan minum, dan dengan dialah membuat kerja yang bersih-bersih, dan dengan dialah menghormatkan orang dan bersentuh sentuhan dengan orang. Tangan kanan, jangan sentuh tangan kiri, itu makruh. Dia main-main disentuh tangan kiri, pak, tak boleh tuan-tuan. Baik, sentuh tangan kiri. Allahu Akbar. Ikut belakang orang, tabik belakang. Kita main lewat, ada soalan minggu lepas. Bila kita main lewat, ada hamba Allah sembahyang, ada rokok, ada sujud. Kena tahu juga sembahyang yang kita nak ikut tadi ada rokok, ada sujud. Fi'li dia sama, tapi kalau dia tengok-tengok amboi, dia baca-baca aja duk angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pergi ikut belakang, quit. Ni bila nak rokok, opah-opah mayang mayat, pandai yang hampir ikut mayang mayat. Berapa bila nak ada sampai ada rokok. Maka kena tahu ada fi'li dia tak ada? Ada ikut di belakang. So kita nak ikut tadi, bagaimana cara kita nak masuk dengan orang yang ada di depan tadi? Kita nak jadi ya sebagai imam, bagaimana cara? Kena quit. Quit macam mana? Sebelum angkat takbiratul ihram ke selepas angkat takbiratul ihram? Selepas angkat takbiratul ihram. Siapa yang quit orang, quit tweet. Bukan tweet, tweet dia Allahu Akbar. Okey, itu yang disuruh. Jangan pipi astagfirullahalazim. Berdosa tuan-tuan. Pasal apa? Dia kira mengganggu orang yang sedang sembahyang. Tapi kalau sembahyang sama sembahyang, tak berdosa. Contoh kita sembahyang, dia ni pam tak naik, jack dia tak kuat lah, pegang dia tarik naik. Contoh lah kan, kita duduk dengan orang yang uzur, dia turun dia pam tak naik, kita pegang dia, kita tarik naik. Tak apa, sembahyang sama sembahyang, tak jadi apa. Okey, hak yang tadi kita nak cuit, angkat takbiratul ihram, cuit. Suasana kita ialah pergi cari apa-apa benda sebagai sitratul musallin. Contohnya yang ni, kain ni, ataupun ada benda spek mata ke apa benda yang ada kat kita, kita tak tepi dia, pak. Kalau ada sejadah, letak tepi dia. Dia tahu, oh ada orang nak berimam dengan aku. Maka ada link di antara bakal makmum dan bakal imam tadi, dah link dah. Tak payah dah quit dah. Pasal apa yang tak payah quit? Saat lagi quit kawan tu nak masuk rakaat 4 dah, kita pergi quit. Habis ayat sembahyang, habis sembahyang kawan tu ayat tu ya. Pasal apa? Terkejut dengan kita mah. Kawan dah lah seorang-seorang duduk dalam masjid, gelap pula tu. Video tweet pula dia ada, kawan duduk nampak macam-macam lah. Tok Cai pun ada, hantu lambatoi pun ada. Mai kau ni pergi tweet dia. Hang tu dia, habis dah mayang ku, mayang lain. Okey, ambil satu benda letak tepi dia. Bagaimana kedudukan di antara imam dan makmum ketika itu? Lari, tumit saja. Lari, buku lali saja. Ni dia ambil jarak siap-siap dah. Dia takut saat lagi orang nak masuk, mai orang nombor 2 daripada dia. Saat lagi dia tak kerti nak hunduk, dia bagi siap-siap dah. Sampai tu imam bagi salam. Loh, ada orang rupanya. So apa hukum? Tu imam tak tahu, kata ada orang duk ikut dia. So apa hukum? Sah tak imam tu tadi? Tak sah. Dia kena ada link, kena bagi tahu. Jangan pergi bagi tahu pergi depan dia pula. Ni nak berimam dengan hang. Tak usah dia buat kerja bodoh macam tu. Letak satu benda. Tapi agak-agak lah tuan-tuan, letak satu benda depan dia. Jangan letak kopek pula depan dia. Khusyuk hilang ke apa tu, ambil nak bagi duit kat aku kan.
Letak satu benda yang tahu kata kita nak sembahyang dengan dia. Paling-paling kurang cuit. Okey. Cuit di sini. Selalu di sini. Ni dak gagau, dah duduk jauh. Allahu akbar, gagau. Batai tuan-tuan. Sebab apa? Kita punya khiblat ada di dada. Kalau kita dah buat macam tu, khiblat kita terlari. Arah khiblat di antara badan kita, maka larilah ia. Baik, kita nak masuk dalam bab khiblat tuan-tuan. Kita dalam keadaan kita tak tahu, kita pergi mana-mana, kompas tak ada. Tengok matahari gelap, apa pun tak ada. Bagaimana cara kita nak cari khiblat kita? Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, dia ada satu hukum nama dia ijtihad diri. Apa dia ijtihad diri? Kita merasakan tang ni. Allahu akbar. Sah. Kalau nak baca lah tuan-tuan, betul tak lah ni kita sembahyang khiblat betul dengan Kaabah? Kita duduk depan Kaabah pun belum tentu betul. Pasal apa? Dia akan lari juga sikit. Tak apa. Tu depan Kaabah. Ni berapa kilometer ni Langkawi dengan Mekah ni. Kalau kata lari sikit dia, lalas sembahyang tak kok mana? Iraq. La ilaha illallah. Betul tak? Lah tak apalah, pegang kompas ke, pegang GPS ke apa, tang mana kata Mekah apa semua dia tunjuk. Okey, betul. Lah tak ada. Kalau tak ada, so nak buat macam mana? Ijtihad diri. Tang mana? Ain Kaabah tu tadi, dia tak kata Kaabah, ain Kaabah. Bagaimana kita nampak Kaabah? Maka tang tulah dia panggil ijtihad diri. Masuk pi tang mana-mana, awal tu dikira ya Allahu akbar, sembahyang atas kenderaan. Lepas tu dia nak pi kok mana pun tak apa dah. Jangan duk pergi perbetul pula. Terbang kat situ dia perbetul. Lawan balik. Perbetul kat sini. Naik duduk atas sampan duk kata duk perbetul. Tak. Dia kira hak awal tu. Allahu akbar. Habis dia bagi salam. Sahabat mai. Orang kampung situ kata, sembahyang tak betul khiblat tadi. Sah tuan-tuan. Pasal apa? Dah bagi salam. Kalau dia duduk tengah sembahyang lagi, so orang yang tahu mana khiblat pegang dia kalih. Boleh. Tapi muka dengan tak mengaji ni jangan nak buat main tuan-tuan. Orang pegang-pegang. Hui, pegang buat apa? Pai juga ayat tu sembahyang pun tadi. Kalau orang mengaji dia tahu pegang-pegang, hak nak pegang pun kena ada ilmu, hak nak kena dipegang pun kena ada ilmu. Dia tahu tarik betul. Sebab dia tuan-tuan baca dalam surah Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mula-mula Nabi duduk tengah turun ayat Quran, Nabi terus talaqut lain. Di mana? Masjid Qiblatain. Nabi terus kali ke benda lain. Arah mana? Daripada Baitul Maqdis menghadap ke arah Baitullahil Haram, yakni Kaabah. Boleh. Itu dalam bab ijtihad. Ijtihad diri ni bukan takat dalam bab tu saja. Ijtihad diri ketika nak buka puasa. Ijtihad, aku yakin dah masuk. Jangan duk tunggu siren bomba bunyi. Hak yang bomba terang nak pergi tekan tu pun dia jalan none dah lepas 5 minit dah. Yang kau ni pun duk tunggu bila nak buka tak, bila nak buka tak. Dia sentai dah segelah. Kita makruh. Pasal apa? Tak ada ijtihad diri. Hak yang duk tunggu pula Bilal azan dalam masjid. Terang dia nak perbetul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia selawat dululah, dia tasbih segala-gala. Sahabat tak usah duk buat kerja tu lah. Kalau nak kata azan, hampir azan terus, tak usah duk tasbih apa dah. Nak tasbih sebelum jalan tu. Dah duduk-duduk tu terus azan. Jangan duk pi duk selawat, jangan duk pi apa dah. Dengar hak tu deras pula tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Nak azan kan nak ajak selawat. Nanti kita masuk tuan-tuan dalam bab tu. Azan tu kena cepat. Pasal apa? Nu ada orang duk tunggu nak buka puasa tu. Dan muazzin pula, Bilal tadi dia disunatkan buka dulu. Dia minumkan sedikit, makan kurma sikit, dia terus pi azan. Kalau dia pi azan dulu, hari lepas tu baru dia makruh. Pasal apa? 5 minit dia duduk tangsu saja. So siapa buka dulu tuan-tuan? Bilal buka dulu. Bilal dia mai kok mana? Dia ijtihad diri dia kata masuk. Tuan-tuan tak ada ijtihad diri ke? Lekeh. Duduk dalam rumah tangga kita, dia masjid hana jauh nak. Jauh mana hala nu bunyi pun. Buka pak kata. Ijtihad tu letak pada pak. Tengok asap baru. Pungah satu keluarga. Dah ijtihad tu letak pada pak. Jangan duk tunggu mana-mana duk tunggu. Ada yang duk tunggu radio pun ada juga.
Orang patutnya sunat tunggu depan benda makan. Oh, pakat duk berimpun tunggu radio. Terbeliak je mata duk tengok radio. Radio pun dia ada ijtihad dia. So di mana kekuatan ijtihad? Diri, tuan-tuan. Duduk berimpun 5 minit sebelum makan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena berimpun anak beranak, tak mau duk kelui-kelui dah. Mai duduk depan tu pakat duk perhati. Perhati benda makan dalam keadaan nak menghadap rezeki Allah. Allahumma barik lana. Seolah macam tu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Duduk dalam keadaan berbuar-buar hatinya nak berbuka. Pasal apa? Dua kegembiraan yang Allah Ta'ala letakkan pada manusia. Ketika mana? Ketika berbuka. Tapi kalau ketika dia buka pun dia rasa macam biasa, maksudnya kemanisan iman dia tak ada. Seorang anak yang baru belajar puasa, dia duduk tentu laih dah, dia tengok sat lagi cek nak makan yang ni. Buah Melaka, habis tu buah Negeri Sembilan, buah Sabah pun dia nak makan. Habis semua buah yang ada atas tu semua dia nak makan. Tapi waktu buka-buka dia lantak-lantak ayat, dia pi ayat tu. Tapi keinginan dia berbuka, dia rasa seronok. Seronok itulah yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasul. Kegembiraan tersebutlah dua kegembiraan yang disebut yang ada pada seorang Islam ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam syurga. Kita masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan, bukan kerana nak makan durian, bukan kerana nak minum arak yang halal, bukan kerana nak menikah dengan bidadari, bukan kerana nak bertetamu dengan Nabi Ayub. Siapa yang puasa sehari dalam bulan Syaban, pahala dia sama dengan Nabi Ayub, pahala dia sehari ya. Tapi sehari tersebut bukan kata puasa sehari dah cukup dah, puasa sebulan lah. Mana tahu Allah kira sehari saja. Maka sehari tersebut seperti pahala Nabi Ayub. Dan dia bertaulan, maksudnya di dalam syurga menjadi jiran kepada Nabi Ibrahim. Hebat orang yang puasa pada bulan Syaban. Tapi bukan kata sehari itu ya. Tak apalah ustaz sebut esok aku nak puasa. Dia duk bantai sehari itu ya. Sehari saja tak mau. Sebab puasa kita tak boleh kriteriakan sebagai sahnya. Sebulan tu mungkin sehari ya Allah terima. Sebab kita tak tahu nak letak sah ke tak sah puasa kita. Baik. Ijtihad diri. Dalam banyak bab kita kena ijtihad diri, tuan-tuan. Tapi kena ada ilmu. Ijtihad diri. Ijtihad maksudnya mengeluarkan fatwa atas sebab musabab yang ada darurat. Bila berlaku darurat atas diri tak tahu nak buat macam mana, ijtihadlah dengan sebab ilmu. Bukan main sambarono saja. Ikut dan yang rasa nak ijtihad tak payah mayang kot no. Boleh aku boleh dah ijtihad tak payah mayang. Lengkuk. Tu pun kena ada agak. Sebab apa-apa semua, orang yang hemodialisis, orang yang dalam pembedahan, dia tak semayang, dia jamak, boleh jamak. Tapi kalau boleh, minta lah dekat doktor yang nak buat pembedahan tadi, jangan masuk waktu sembahyang. Dia boleh jamak. Maksudnya dia tarik, dia siap, dia nak operation pukul berapa, kata sebelum lepas maghrib. Isyak dia pakai, pagi dia pensan, koma dan sebagainya selepas ni, maka dia tarik siap-siap, isyak mai ke maghrib, boleh. Lepas tu adalah doktor tanya saya hak yang operation doktor boleh ke? Doktor tak boleh lah, sat lagi habis operation balik keluar buatlah. Saya nak buat juga jamak tak takdim punya pun. Tak boleh. Orang hak yang sakit saja. Imam Syafi'i kata boleh. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masuk terus dalam bab ini, tak habis lagi. Iaitu apabila orang-orang yang mulia datang kepadamu, tidakkah tangan kanan lebih dahulu disorongkan kepadanya, yakni berjabat tangan dan berpimpinan tangan. Kita bukan berjabat tangan saja, tuan-tuan, berpimpinan tangan. Habis kita pegang, jalan dengan dia sampai pintu depan. Itu tanda kasih sayang Allah, cara bersalaman yang betul. Bukan duk suruh lawan rangkul, hang bau hang, aku bau aku. Tak, itu tak ada dalam Islam. Pegang tangan, berpimpinan tangan. Dia jadi pelik, tuan-tuan. Tengok Bangla duk buat kerja macam tu, kita kata dia ni gay dah. Ada betul tak? Sebenarnya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berani buat macam tu? Sat lagi kita lawan pimpin tangan ramai-ramai keluar dia. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat kanan sama kanan lah. Kalau kita kanan dia kiri, itu ikut keadaan. Kita memuliakan dia, kita kena kanankan dia, kiri dia tak apa. Isteri dengan kita, di mana kita? Kanan isteri, kiri kita.
Sebab apa? Isteri memuliakan kita, yang pertama. Yang kedua, tulang rusuk kita tu duduk kat dia. Tu sebab dia kena belah kiri. Dia memuliakan kita. Orang yang memuliakan orang, dia kena kanan. Orang yang dimuliakan, tangan kiri. Tapi kalau duk pimpin anak tepi jalan, ikut gak lah kereta mai ke mana, pak bagi lepas anak kau lepas jalan. Elok. Tu pandai gak buat kerja. Tom kena relai pak bodoh lah dia kata. Pasal apa? Lepas anak lepas jalan, dia pun pimpin juga, dia kata ikut keadaan, jangan pandai ikut pandai kena kat kita. Dah kata mengaji bab sunat, meludah belah mana tuan-tuan? Meludah sunat belah kiri. Naik kereta, oh teringat Ustaz Rasidi kata meludah belah kiri. Naik kereta ludah belah kiri. Dia tak tahu kata dia driver belah mana. Tuih kena muka bini. 3 hari tak tidur. Dah ikut keadaan lah. Nak naik kereta belah mana dulu? Kanan. Takkan tuan-tuan nak naik belah kanan kot. Lalah pungkok lepas ke steering. Dia kena ikut keadaan lah. Cerdik kena ke dia. Dia kata payah juga. Ijtihad diri dalam bab satu bab. Dah kalau tak boleh buat dah, dia dikira mudarat. Bila mudarat tu nak lari daripada 2 kemudaratan, kata Imam Syafi'i, ambil yang paling ringan. Hak mana agak-agak yang ringan? Ambil hak yang tu. Di antara ruksah dengan azimah. Ammar bin Yasir, ayah dia Yasir telah disula. Mak dia Sumayyah telah disula. Ammar terketak-ketak budak ni, hulam ni. Lalu Abu Sufyan dengan Abu Lahab kata, ni giliran hang pula. Anak kena ke nak balik pada agama asal? Ini hukum asal. Ammar tadi terketak-ketak, mak dia dah syahid, ayah dia dah syahid. Pasal apa? Pasal ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam. Ammar terketak-ketak. Abu Lahab kata, nak ikut kami ke nak ikut Muhammad? Yang ni agama asal. Dia kata tak apalah, cek ikut agama lama. Maksudnya Lata, Uzza dan Manaf. Okey, hang lepas. Dia lari balik. Dia tak balik rumah dengan teriak. Mak dia dengan ayah dia dah mati. Balik teriak Ammar tadi. Ammar bin Yasir, anak kepada Sumayyah, yang kita pernah dengar lagu Sumayyah tadi. Balik dia dengan keadaan menangis, terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia teriak, sesungguhnya ibu bapakku telah disula dan dibunuh oleh Abu Sufyan dan Abu Lahab. Lepas tu dia paksa aku pula untuk disula. Kalau aku tak masuk balik agama asal, aku tak selamat. Maka aku masuk balik agama asal. Dia tanya Nabi apa hukum dia. Nabi kata tak apa, kita dipaksa. Itu dia panggil ruksah. Yang ibu bapa dia ambil hukum apa? Azimah. Apa dia? Tetap dengan yang tu juga. Wa imam mati sekalipun, aku tetap dengan agama Allah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Mati dia disulah. Tu azimah. Tu hukum tu kena ambil, belajar tu. Okey, kita nak ambil mana ruksah dan azimah. Orang letak barang dekat ni, ceraikan bini hang. Contoh, apa-apa cerai. Jatuh tak tuan-tuan? Tak jatuh. Dalam bab akidah yang berat pun tak jatuh, apatah lagi dalam bab cerai-berai. Ini dalam bab ruksah dan azimah. Terus. Maka adakah saugianya tangan yang mulia itu, yakni tangan kanan, dilumur dengan cemar dan najis, yakni dibasuh dengan dia akan kencing dan menyental dengan akan yang berak. Layak tak tangan kanan tadi? Maka tangan kanan tadi nak memuliakan orang yang mulia, pegang Quran dengan tangan kanan. Tangan kiri itu sebagai penyambut saja. Baik. Maka dengan kerana itulah mengisyarat oleh setengah ulama akan haram istinja dengannya. Ada ulama kata haram istinja dengan tangan kanan. Yang pertama dengan sebab berpegang zahir hadis. Zahir hadis tadi yang kita mula-mula baca, Nabi tegah tadi, maka zahir hadis tadi mengatakan ianya haram. Akan yang demikian itu, dan keduanya menghina akan a'dha, yakni anggota yang mulia. Kita hina anggota tubuh badan kita sendiri atas sebab perbuatan bodoh kita. Kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, sebab apa Allah buat tangan? Bagaimana cara nak jaga tangan? Syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi mata, tunjuk 7 anggota ni.
Cara macam mana nak bersyukur dengan nikmat mata tadi? Jaga hak dia, jangan tengok benda haram. Syukur, bagaimana nak syukur tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan duk jaga balut dengan simen pasal apa, jaga takut terpegang apa semua. Tak. Cara dia nak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan tangan kepada kita ialah dengan cara jangan pegang benda haram. Tu yang terbaik. Cara kita nak mensyukuri nikmat kaki yang Allah Ta'ala bagi, bagaimana cara? Bukan kata alhamdulillah kaki duk ada lagi, kaki duk ada lagi. Tak. Dengan cara jangan melangkah ke tempat-tempat haram. Tu ya cara dia yang disebut oleh dalam kitab tasawuf. Baik, terus. Dan ketiganya, menjatuhkan orang sangka tak baik katanya, iaitulah ianya itu seorang yang pengotor dan tiada membezakan barang yang patut basuh dengan tangan kanan dan kiri dan basuh dengan tangan kanan. Takut sat lagi orang kata kita pengotok. Pengotok ialah bukan sifat dia pengotok pada tempat yang ditinggalkan, tapi kotok kerana tak tahu nak guna kanan dan kiri. Tu pengotok sebenarnya. Habis apa hukum orang tangan kidai? Kacau cerita ni. Sat lagi dia balik nulis tangan kanan juga, huduh piang. Pasal apa? Tak boleh lah, tak boleh lah. Itu kejadian Allah. Kejadian Allah. Otak kita kiri dan kanan. Kalau berat belah ni, maksudnya kiri kita cepat. Kalau berat belah ni belah ni cepat. Nak tahu tak tahu, tunggu. Kena stroke. Belah mana berat. Dan kalau otak ni mati, belah ni habis. Kalau otak ni mati, belah ni habis. Sebab dia selang otak kita. Maksudnya orang kidai ni, otak sebelah kanan dia hebat. Jangan rasa hina sebab kita hebat, kita berat sebelah kanan. Sebab apa? Sebab berat sebelah kiri. Jangan rasa hina sebab kita bincang benda ni. Kita usaha dah untuk istinja dengan tangan kiri, tetapi dalam bab-bab lain kita menulis dengan tangan kanan, menulis Quran pun dengan menulis dengan tangan kiri, semua dengan tangan kiri. Kita balik pada hukum asal. Kiri, otak dia kanan. Tentu untung balik. Kita hak guna sebelah kanan ni, semua sebelah kanan. Sampai bila ukur pun hak kiri ni sampai kesik. Duk buat semua belah kanan. Tidak. Berat sungguh belah kanan. Tarik minyak motor pun belah kanan. Semua belah kanan. Tutup pintu belah kanan, yang tu belah kanan. Kiri beda apa? Beda hak basuh berak. Maka besar sebelah kanan. Semua berat sebelah kanan. Pun tak boleh juga tuan-tuan. Dia kena seimbang. Tapi ingat, kalau berat sebelah kanan, otak kiri yang cepat. Nak bagi rasa rendah diri. Bila kita duk rasa kita hebat sebelah kanan, ada satu benda kita belah kiri. Nak kata rendah dirinya kita, rendahnya kita sebab terbanyak sebelah kiri, ingat, otak kita kanan cepat. Allah Ta'ala bagi cukup cantik. Okey. Kadang-kadang kita dapat satu benda tak baik, tapi ada satu benda baik pada diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia mula slow, asal lagi dia hanggut kat saya tak tanya pun dia faham dah. So kita kena masuk tajuk lain dulu. Baik, terus. Masalah seterusnya 86, beristinja dan kelakuan yang sunat. Bagaimana kelakuan sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Ini sunat, bukan sunnah. Sunnah perbuatan Nabi, sunat ni dapat pahala. Kaitan dengan Nabi juga. Telah berkata ashab kita Imam Syafi'i. Ashab bukan Imam Syafi'i, ashab yang ni anak-anak murid dia ataupun pengikut-pengikut mazhab, dia panggil ashab min ashabi Syafi'iyah. Dan disunatkan bahawa jangan istinja itu bertolong-tolongan dengan tangan kanan pada suatu daripada pekerjaan istinja. Tangan kanan jangan bantu langsung tangan kiri ketika istinja. Tangan kanan ibarat kudung, semua tangan kiri ya buat aja. Nampak? Macam mana nak buat ni? Di negara kita mungkin tak ada lah. Kalau di negeri Mesir, dulu saya duduk di Mesir, ada ayak pancut naik ke situ, kita basuh lah. Tu sunnah tu. Balik buat. Okey, tak buat macam mana pun. Okey, itu yang pertama. Kalau istinja pula, dengan istinja dengan batu, kanan jangan tak. Selalu orang buang, dia pegang kelimantang dia tu. Nak sebut macam mana? Dia pegang lah tu dia tu, hak orang lelaki. Dia cek macam tu. Tidak. Dia buat istinja dengan batu. Salah tu.
Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Buat macam mana? Letak batu tu di atas tanah, letak batu tu melekat di lantai, tangan kiri yang calit yang tu. Tu yang sepatutnya. Tapi boleh kat Arab dia buat macam mana? Dia pergi dekat dinding, dia sapu paklong dia tu di dinding, perak. Nasib baiklah tak tajam. Kalau tidak pergi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Bertolong-tolongan dengan tangan kanan pada suatu daripada pekerjaan istinja, melainkan kerana uzur. Habis takat uzur tak boleh dah. Yang tu tak apa. Kita boleh usaha tak untuk lari pada keuzuran tadi? Ada, boleh. Ambil satu benda, pancok tadi pegang tapi kerah. Yang ni saja bergerak. Tu tak apa. Tapi sama naik. Tu tak boleh. Tolong pegang kat dia. Ataupun ada jenis picit tu. Picit ayak tembak. Picit ayak tembak kan ada. Nak suruh orang tua-tua pergi cari beli jenuh lah. Tak. Buatlah macam mana pun. Yang masalah yang paling besar ialah cedok ayak pakai gayung tuang. Cedok tadi bertolong-tolongan. Maka hukum dia makruh. Baik, uzur. Macam mana ayak nak sampai ke tempat nak dibasuh, maka terpaksa tolong. Tapi cedok tu tuang kerah tangan. Tu cara dia. Okey, baik, tengok apa kata ulama. Melainkan kerana uzur seperti kudung tangan atau luka. Kanan ni ibarat dia kudung. Kalau orang kudung kiri, kanan terpaksa guna, tu tak peraya. Dia paksa basuh dengan tangan kanan. Ataupun luka habis jatuh motor, seret, yang pergi seret tangan apa, awak tak gulin ke apa ke, pergi seret perak, bagus, tengok tulang yang tinggal pun. Nak basuh macam mana? Maka kanan, kiri dah tadi heret atas tar, kanan terpaksa basuh. Itu tak apa. Kudung tangan atau luka atau sudah lemah, tangan dia lembek, stroke dan sebagainya, itu boleh. Sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Tangan kanan tak boleh sabit menyabit langsung dalam bab istinja. Apa dia istinja? Balik-balik pada hukum asal. Istinja ialah membasuh tempat keluar kencing dan berak. Berat tuan-tuan. Tapi pasal apa benda ni kita tak pernah perketengahkan? Sebab apa? Sebab malu nak cerita bab ni. Jangan malu tuan-tuan. La haya'u fid din. Tidak ada malu dalam bab agama. Kalau siapa malu dalam bab agama, maka dia sesat di dalam agamanya. Kenapa ketengahkan benda ni? Sebab apa hidup rasa tak tenang? Sebab tak ikut cara Nabi. Sebab apa hidup tidak ada rahmat daripada Allah? Duduk dalam rumah tangga kerja duduk berkelahi, dengan kawan kerja duduk berkelahi, rupa-rupanya tak ikut sunnah Nabi SAW. Yang kita duduk bincang tentang makan, tentang tidur, tentang amalan, tentang ibadah-ibadah lain. Tetapi tentang nak masuk dalam bilik ayak, kita tak pernah bincang langsung bagaimana cara yang disuruh Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus bab istinja bil hajar. Istinja dengan batu tuan-tuan. Baik. Kita tak apalah, di Malaysia ayak banyak. Habis tak dan juga, tunggu ustaz naik kereta pergi basuh tepi pantai. Tak pernah buat dia kerja orang lah macam tu. Baik. Jangan duk tangguh macam tu lah. Sedia batu. Kalau di negara Arab, batu dan ayak ada dalam bilik ayak. Kalau daripada Maghribi, mereka nak pergi mana pun, mereka sediakan kantung tu, ikat tang ni tu. Kita ingatkan duit dirham ke apa kan, macam cerita 1001 malam, 40 penyamun apa semua. Rupa-rupanya dalam tu batu. Beda apa? Beda nak calik. Calik apa? Jangan tanya calik apa. Baik. Kena tahu tuan-tuan, ini hukum. Kok-koklah satu hari, satu ketika kita tak ada ayak. Kita masuk pergi mana-mana hutan, ayak tak ada. So, kita terberak, terkencing, kita nak kena pakai satu benda nak buang najis tadi, maka nama dia istinja dengan batu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada menyatakan istinja dengan batu dan barang yang seumpama dengan batu, selain daripada batu boleh tak? Kita nak tengok. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah beristinja itu wajib, imma dengan air atau dengan batu, atau dengan air dan batu, atau dengan batu dan seumpamanya. Kita pakai batu dulu, lepas tu pakai ayak. Pasal apa? Ayak tak cukup.
ataupun batu-batu terus. Itu dipanggil air dan batu. Basuh dulu dengan batu, cedok dulu, buang najis nak melekat, lepas tu ambil ayak, buat macam tu. Masuk dalam hutan ni kadang-kadang ada yang tak reti, dia pakai ayak habis, lepas tu dia nak minum apa, ambil batu dulu, calik, buang. Calik tu pun jangan calik tang mana, calik tang mana keluar sahaja, calik tang tu ya. Cari saya tunjuk cara bagaimana nak buat, bukan cara nak buat lagi, saya tunjuk dah praktikal dah cara dia tu. Air batu, air dan batu, maksudnya kita ayak dulu kah, batu dulu kah, maksudnya dia masuk sekali, dia masuk sekali. Masa dia basuh dengan ayak, lepas tu dia guna batu. Ataupun ayak batu tak boleh lah, pergi ambil ayak batu ketua air dalam tu, panggah palung ni lebih basuh dia dengan ayak batu. Bukan ayak batu, air batu, maksudnya lepas ayak lepas tu batu, ataupun lepas batu lepas tu ayak. Masalah dia ialah perbincangan ulama, kalau ayak tu tak banyak maka kita kena sampingkan dia dengan batu. Tak kira lah batu tak dulu kah, ayak tak dulu kah. Baik, terus. Dengan batu dan seumpamanya, maka sungguhnya sanggahnya telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis beristinja dengan batu, katanya, an Abdullah bin Yazid qala qila li Salmanin qad allamakum nabiyukum kullu syai'in hatta al-qira'atah. Ini kha, bukan khi. Qala Salman ajal nahana an nastaqbila al-qiblata biqa'iti aw baulin wa an tastanji bil yamani bil yamini. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Yazid berkata, ia dikata orang bagi Salman Al-Farisi, apa sanggahnya telah mengajar akan kamu sekalian oleh Nabi kamu akan tiap-tiap satu hingga berak pun diajarnya. Tu dia. Ni apa jenis ni, dia kata sampai berak pun diajar. Ni orang yang jahil kata. Jawab Salman Al-Farisi, ya, sebetulnya mengajar ia akan kami, yakni Nabi ajar kami akan barang yang berhajat kami kepadanya. Apa yang kita hajat, maka Nabi akan ajak. Hajat kita pada makan, Nabi ajak cara makan, adab makan. Hajat kita untuk berak, maka Nabi ajak cara, bagaimana cara nak selesaikan kaedah tersebut. Baik. Mengajar ia akan kami akan barang yang berhajat kami kepadanya pada agama kami, hingga berak yang engkau sebut itu, hai orang yang berkata dan bercakapkan Nabi kami, maka bahwasanya mengajar ia akan adab-adabnya. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan kami bahawa menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat ketika berak kencing dengan berak atau kencing, dan ditegahnya bahawa kami beristinja dengan kanan atau istinja salah seorang daripada kami dengan ke bawah kurang daripada 3 anak batu. Dia kena 3 anak batu, kurang pada tu ada hukum. Sebagai kata Imam At-Tirmizi, au yastanji ahaduna bi akhalla min salasatin ahjarin au tastanji bi rajihin au azmin, atau beristinja seorang daripada kami dengan sekurang-kurang daripada 3 batu. Bukan 3 batu tu perjalanan, 3 batu 3 ketui batu. Atau kami beristinja dengan ketul tahi binatang kering atau tulang. Boleh tak? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di Malaysia tak ada lah, tapi kalau di sana tai keldai ni kerah tuan-tuan, boleh buat, tapi kerah macam batu, tapi tak boleh guna najis, menyuci najis tak boleh, najis tak boleh. Tulang pun tak boleh. Sebab apa? Tulang makanan jin. Jin Islam dia makan tulang, jin kafir dia makan najis. Macam mana dia makan tulang? Tak pernah terangkat pun tulang. Dia makan zat tulang tadi, kereputan dia tadi. Tapi ada cerita dalam kitab Bahrul Mazi juga, cerita Al-Marid. Ada pernah satu ketika
Sahabat Nabi nampak benda terbang, hilang. Terbang, hilang. Siapa makan? Jin. Saja Allah nak tunjuk dekat dia. Abu Musa Asy'ari, satu ketika gedung dia, kita panggil apa dia di sini? Bangsai, tempat simpan gandum dia tadi, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir cerita Abu Musa Asy'ari ni, dia ada gedung, dia ada tanah banyak, dia ada gandum yang banyak, dia simpan dalam bangsai. Tiba-tiba tiap-tiap hari hilang. Hilang seguni. Hilang macam mana? Satu malam dia cuba jaga di situ, macam mana boleh hilang? Siapa yang mencuri? Dia tunggu waktu malam, tengah malam, tiba-tiba dia dengar ada orang masuk dalam gudang dia. Okey. Bila masuk dalam gudang dia, duk pegang tempat mana guni yang dia duduk tang tu. Pak, dia kata nama pegang tadi, hamba Allah tadi pegang, dia pegang tangan kuan tu. Ni cerita dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pak, dia pegang. Dia pegang-pegang, dia buka pelita. Ai, awak tangan hang pelik sangat ni. Tuan-tuan tahu apa dia tu? Dia tengok-tengok tangan macam tangan anjing. Dia tengok-tengok rupa Allah. Tak mau cerita lah. Okey. Dia kata, hang siapa? Aku adalah dari bangsa jin, dia kata. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ibnu Katsir. Dia kata, hamai buat apa? Ada orang suruh aku main mencuri. Macam lah kita kata toyol lah. Toyol main kat mana pun tak tahu. Ni negara Arab. Elok di situ tadi. Dia kata, aku nak bawa hang pergi jumpa Muhammad. Dia kata, jangan, aku tak mau. Kalau aku pergi jumpa dia, berkecai badan aku. Jin ni tadi. Aku duk percaya pula. Tak, ni cerita dalam cerita ni. Sebab nuzul Al-Quran tadi. Bila dah pegang macam tu, dia kata nak bawa kepada Nabi Muhammad. Jin ni tak mau, yang mencuri tadi. Maka dia kata, nak dah aku bagi satu tip dekat kamu. Dia kata, jin tu tadi yang nak mencuri tadi, kata dekat Abu Musa Asy'ari, dia nak bagi satu tip. Apa dia tip dia? Cerita macam badang jugalah. Cara nak lepas aku, kena makan muntah aku. Itu bodoh aja dah. Ni dah, dia nak bagi satu tip. Apa dia? Kalau hang baca ayat ni, jin cukup takut, bangsa aku cukup takut. Ni yang asbabun nuzul ayat tu. Apa dia? Dia tanya. Ayat apa? Ayat ketiga daripada surah Al-Hashr. Baca 3 ayat tadi yang cerita Asma'ullah Al-Husna tadi. Tuan-tuan tahu ayat tu kan? Yang apa dia? Adakah sama di antara orang yang ada ilmu dengan tidak ada ilmu? Bukan lau anzalna, saya ingat lau anzalna hazal Quran wa ala jabalin kah? Saya lupa ayat tadi. 3 ayat dalam surah Al-Hashr. Maka dia kata, jin tadi kata, aku cukup takut dan golongan kami cukup takut. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebut asbabun nuzul ayat tersebut. Tu selepas itu dia lepas hamba Allah nama jin tadi, dia terus pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Cerita dalam bab tu ada. Lepas tu terus turun ayat tadi, ayat yang kata ketiga daripada surah Al-Hashr. Boleh cek dalam kitab Ibnu Katsir. Ini nak cerita bab jin tu tadi lah. Dia makan. Bila dah makanan dia benda tadi, jangan ambil tulang sebagai penyuci untuk istinja tadi. Carilah batu. Baik. Kalau dah tak ada batu, tak ada benda lain, cari benda tu kesat. Apa dia kesat? Seperti tisu yang kesat. Boleh. Apa dia tisu kesat? Premier tak boleh, tuan-tuan. Iaitu lembut. Pergi cari hak tisu, hak yang duk lap minyak tu. Yang tu boleh. Tu pun darurat, tuan-tuan. Ni ayak rumah berlambak ayak, dia pergi ambil pakai tisu pula. Hang dengan hak rumah sebelah sama. Siapa dia? Hak sebelah Cina. Tak boleh. Dia yang aula dia ayak. Tapi kalau dah tak ada sangat, yang ada hanya untuk minum, tu boleh. Balut-balut ke macam mana ke, tapi syarat dia guna jari ni. Pakai jari ni. Balut di sini ke, dia jangan pakai besar, tuan-tuan. Lagi tuan-tuan balut macam dengan Cina pula, balut-balut lah. Elok. Bawa pula najis habis tempat lain pula. Balik tentu lah. Ialah mula-mula lawan jam. Buang. Lawan tu ialah mula daripada atas pusing. Buang. Lepas tu ikut jam. Pusing. Lepas tu korek.
yakin habis, pergi ambil mayang ataupun tayamum pergi mayang. Rasa macam tak lepas dan tak ada ilmu, tak lepas sungguh. Bau lagi, bau buat lain, 3 pula. Yang syarat dia ialah yang keluar tu kerah lah, tapi kalau keluar menyembung tak payahlah tuan-tuan, kena cari ayak. Itu dia kata batu dengan ayak. Kalau keluar menyembung malam kena sampai petai bagus punya duk ada, dia kata mai pagi tu dia keluar laju lah, maka basuh dengan ayak dulu. Lepas tu hak ayak tu satu cerita, lepas tu baru biar buat yang tu, ataupun basuh yang tu dulu, yang ayak tadi sapu. Dia kata batu air batu tu, lebih kurang macam tu. Kena mengaji tuan-tuan. Jangan kisah kot lain, tak mana keluar saja. Baik, itu kalau hak besar. Kalau hak kecil sama di Masjid Bayah, dia tanya, ustaz kena cerita kat kami hak kecil macam mana pula. Allahu Akbar, hamba ambil pandai lah ni. Hak kecil ni dia hak depan pun lebih kurang macam tu gak. Tang mana lubang dia saja. Jangan tanya hak mana lubang dia keluar saja. Tapi ingat kena istibrak dulu. Yang ni berdehem. Bila berdehem habis selesai berdehem baru ni. Pasal apa kita takut? Kalau tuan-tuan tak berdehem sekali lagi tuan-tuan istinja dengan batu tadi, dengan pakai tangan kanan, pegang dia tu salik. Kalau tuan-tuan tak berdehem, sekali lagi tadi dia meleleh balik, maka terpaksa pakai banyak batu. Nabi kata 3 saja, maka dia terlebih tadi dia jatuh makruh pula. Jangan kurang pada 3, jangan lebih pada 3, takat tu saja. Pun kena mengaji tuan-tuan. Rasa malu nak mengaji bab ni. Tak boleh malu dalam bab ni. Sebab apa? Dalam terkadang kita takut dia akan berlaku atas diri. Sebab apa? Kadang-kadang ayak tempat yang kita pergi tak ada. Kita ni baru lepas ya, dengar-dengar nak masuk dah waktu sembahyang. Bagaimana cara nak lepas? Cari batu yang ada. Kalau tak ada batu, cari tisu. Duduk dalam bilik ayak tu tak ada apa, ambillah kain basah. Kain basah tadi pakai dia lah, tapi syarat dia kain basah tadi kasak. Balik tengok di rumah ada kain basah, haram tak ada. Malu kat cicak. Mandi tak pernah ada kain basah. Apa hukum tak ada kain basah tuan-tuan? Nanti kita masuk dalam bab tu. Tapi saya nak sebut hukum dia makruh. Tapi syarat juga bilik ayak yang kita tadi tu luah ke besar kecil. Dia tak boleh luah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau pakai kain basah nak koboi boleh, tapi makruh. Syarat dia sempit bilik ayak tadi. Tapi kalau bilik ayak ni dia punya duk ada lebih pada 3 hasta, haram tak pakai kain basah. Malu kat cicak, 3 kali bunyi dah, kita duk tak perasan situ. Ambil ayak sembahyang tak pakai pun ada orang tanya saya, boleh dah ustaz, saya lepas mandi terus ambil ayak sembahyang tu tak lap lagi, dak lagi, kain basah tang mana, sengih kat kita. Sah ke? Sah, tapi makruh tuan-tuan. Jangan kata ulama kata, ada satu ulama kata haram juga, perbuatan kita haram tapi sah. Cuba usaha. Kaedah dia ialah menutupi aurat dalam keadaan walaupun benda tertutup. Tapi kena tengok juga atas ada tak bumbung. Macam kampung-kampung selalunya bilik ayak atas tak ada bumbung. Langut-langut tengok-tengok atas pokok nyok ada orang. Rayuh hendak. Hukum dia macam mana? Sama ya. Dia kira dinding, dia tak kira bumbung, sebut dalam hadis. Dia tak sebut pun bumbung, dia kata dinding sahaja. Tak ada lah zaman Nabi duk rabat naik pokok kurma duk perhati orang, tak lah. Tapi kalau dalam kampung kot ada lah. Tapi atas tak ada kaedah, yang ada kiri dan kanan sahaja. Tetapi tuan-tuan, saya nak sebut, biarlah kain yang kita nak pakai untuk basahan, biar yang kasak. Orang tua-tua dia pandai, dia panggil kain cukin kan. Sebab apa? Boleh bantu ketika tak ada, boleh istinja, sebab dia kasak. Kalau tak ada juga, cari daun-daun mana yang boleh pakai. Jangan cari daun hak gatai pula. Daun yang kasak, cari daun-daun yang kasak, ambil. Boleh. Ada lagi ke? Habis takat tu lah. Ada lagi ke apa ke? Takat tu ya saja. Syarat dia kasak. Tapi yang aula air, yang kedua batu, yang ketiga sesuatu yang kasar dan berpenjuru. Ini ulama bincang. Syekh Faisal, saya pernah bersembang dengan Syekh Faisal. Macam mana dia kira penjuru bagi
tisu tu, penjuru dia, penjuru tang ni, mana dah pernah bagi kat kita tisu bulat. Kalau tisu tu bulat, gumpui. Dia nak bagi ada penjuru juga, sebab penjuru tadilah nak lap buang. Okey, syarat dia. Nanti kita masuk lebih kalau berbau dan sebagainya. Kita akan lompat pada tajuk seterusnya. 2 biji kita tak masuk. Apa yang 99, nanti kita akan masuk dalam bab 99. Saya nak perhabis bang. Bukan nak perhabis hari ni, nanti kita masuk tajuk, sebab tajuk yang seterusnya tolong sediakan soalan lah. 99 bab tegahkan barang yang diistinja dengan dia. Apa barang yang tak boleh digunakan ketika istinja? Kok lah pergi ambil satu benda, contohnya benda tu kerah, bahulu mak buat kerah, baling anjing pun anjing lari, tersilap tang mana atau bahulu tu, tak apa, pak dia kata simpan pilah. Beda dalam bilik ayak bunyi pun, hoi jangan dia buat kerja lah, tak boleh, haram. Benda makan jangan guna untuk istinja. Dah kata kerah, takkan tak boleh kot ustaz? Benda makan tak boleh. Imam Nawawi kata macam tu juga. Apa hukum kita buat sesuatu kalimah, kita pakai alif ke lam ke apa ke, kita buat kuih, kita buat kuih, ambil macam kuih bakar tadi, kalimah Allah, boleh tak hukum dia? Hukum dia harus. Sebab apa? Benda tu makan. Tapi kalau kita buat kalimah Allah dengan benda najis, hukum dia haram. Nanti kita masuk dalam bab tu juga, sebab dia akan disebut di sini. Tegah barang yang diistinja dengan dia, benda seperti benda makan. Lain pada tu, batu, tisu dan sebagainya yang saya cerita tadi dah selesai dah dalam bab tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan dalam bab tu. Baik, ada soalan? Ya. Okey. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia puasa 3 bulan. Tak berhenti. Dia puasa Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada kata Nabi puasa Sya'ban tak pernah tinggal. Sebab apa? Nak memuliakan Ramadan. Itu ya. Tapi tang Rajab, cuma hadis tadi tak berapa kuatnya ni, tak berapa kuatnya, maksudnya tak berapa sahih. Kalau nak puasa pun memang disebut kemuliaan Ramadan ada pada 2 bulan, iaitu Rajab dan Sya'ban. Siapa nak puasa pun ada hadis. Saya kata dia puasa straight, dia tak buka. Dia tak buka ni maksudnya bukan tak buka sampai malam, dia tak buka. Dia buka lah, tapi maksudnya start masuk Rajab sampai habis Ramadan, masuk Syawal, dia puasa saja pun ada. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu tak kuat, sebab Nabi tak banyak buat yang macam tu. Yang Nabi selalu buat ialah Sya'ban dan Ramadan. Ramadan tu sebab wajib, Sya'ban tadi sebagai menghormati kedatangan Sya'ban kerana kedatangan Ramadan. Satu sebab dia ialah kerana nak latih diri. Pasal ramai di antara kita Ramadan baru dia nak puasa. Bila mai bulan Ramadan baru nak belajar puasa, hari pertama raja lupa. mangkit buka peti gak Allah lupa. Tu dia orang suruh Sya'ban buat tu. Pertama. Yang kedua, bila Ramadan baru nak belajar puasa, tu yang raja duk buka pintu peti gitu. Pi mana mai pula. Awak bang, bini dia tanya, panah bunyi pun. Tu dia lah. Tu kata Sya'ban dah ajak dah cara nak melatih diri nak masuk Ramadan. Ingat, Ramadan ni bulan panas. Apa maksud Ramadan? Ramadan maksudnya panah. Berhujan, murung, mesti panah. Dia jadi berkuap panah. Tu Ramadan. Memang dalam Ramadan hujan ke, salji ke, dalam dia panah. Sebab apa? Kita tak minum air. Itu sebab kita panah. Tu di antaranya. Itu sebab latihlah diri dengan kedatangan Sya'ban yang ada ni. Tapi jaga, jangan dekat-dekat nak Ramadan baru nak puasa. Itu silat-silat jatuh haram. Dia panggil hari Syak. Bila hari Syak? 27, 28, 29. Jangan duk puasa dah. Pasal apa? Pasal apa tak ambil daripada awal.
Ada orang juga dekat-dekat baru dia nak puasa, itu tak boleh dah. Ni ada lagi, hari ni 9 Syakban, boleh lagi, buatlah. Try pilah pelan-pelan. Pasal apa? Try pelan-pelan ni maksud dia, kita puasa, kita teringin nak buka lembek sangat dah, buka lah, sebab sunat saja. Macam bertunang dengan dah kahwin, putih masa bertunang tak apa, tapi putih waktu berkahwin, nama dia cerai, Allah cukup benci. Macam itulah kita buka puasa, waktu tak masuk waktu tapi baru bulan Syakban, tak apalah, dah latih diri pelan-pelan. Ni bila dah mai Ramadan baru nak puasa betul-betul, nak buka bunyi pun jangan duk buka lah. Kalau tuan-tuan buka ataupun terbatal, ni ada satu hukum lagi saya nak bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan terbatal kerana tak niat, tuan-tuan terbatal kerana sesuatu yang menyebabkan terbatalnya puasa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh makan tak? Haram makan. Syarat untuk orang yang makan dalam bulan puasa Ramadan dua ya orang ni. Yang pertama sakit, yang kedua musafir. Tuan-tuan buat apa? Saya uzur, perempuan ni kata, hang uzur pun tak boleh makan. Tak ada syarat kata uzur boleh makan. Siapa makan jatuh haram. Tu saya kena tahan perut. Ya, tahan perut macam orang puasa, tapi bukan dapat pahala pun. Ya, ra'i orang yang puasa sama pahala. Ambil balik ke situ. Saya tak boleh puasa, saya tak boleh makan sok ustaz dah. Sebab apa? Sebab saya isteri yang uzur. Dia bangun tengah malam, dia masak dekat orang yang nak bersahur, pahala dia sama ya. Seorang perempuan tang tu kelebihan, tapi kena qada. Tapi pahala dah dapat dah Allah Taala bagi. Ingat saya pesan, kalau kita terbatal, batal dah aku, habislah. Halah silap batal. Naknya dia memang nak minum pun, aku silap batal dia kata. Haram. Pasal apa? Tidak ada syarat kata dia boleh makan di siang hari. Jaga tuan-tuan. Lainlah tuan-tuan ada gastrik. Ada gas juga tapi trik ya. Sakit perut, gastrik jugalah tuan. Ada sebab yang menyebabkan dia kena makan, itu tak apa. Tapi tak ada bersebab kerana dia tak makan. Contohnya Ramadan dia tak boleh niat siang hari. Bila dia niat siang hari terbatal. Dia buat sesuatu yang jolok hidung ke telinga ke apa, batal. Bila kata batal, boleh makan lah no. Tak boleh. Lagi tak waktu berbuka. Ini ada salah faham dalam masyarakat kita. Bila dia kata dia batal, dia boleh makan. Tak, melainkan sakit dan musafir saja. Tahu? Pasal apa? Yang Allah Ta'ala suruh buat macam tu, sebab nak latih diri. Kalau hari ni kita makan, orang perempuan yang uzur, contohnya dia uzur 5 hari, dia makan siang hari, dia makan tahu no belakang pintu, takut adik tahu, hak perempuan lah. Hak mak pun makan kat dalam bilik ayak, takut anak tahu, dia jadi kerja lah. Dan kalau dia tahan perut perawatnya, dapat pahala juga, tapi bukan kerana puasa, kerana ra'i orang yang berpuasa. 5 hari ni dia kerja makan siang, masuk balik, contohnya 15 hari bulan Ramadan, dia masuk, dia macam nak mula puasa macam 1 Ramadan ni, dia liak lah. Tidak. Satu. Yang kedua, hormat waktu sembahyang. Kita tak boleh sembahyang kerana kita musafir. Saya dah sebut dah hari tu. Kita tak boleh sembahyang kerana orang perempuan yang uzur. Tapi bila masuk waktu, tolong hormat waktu. Pergi duduk dalam bilik bagi sengat. Jangan jadi fitnah. Kita yang musafir, kita yang dah musafir, kita dah jamak takdim. Bila sembahyang isyak, dia tak payah sembahyang dah, sebab dia musafir. Maka jangan duk melewat ke pasar malam apa semua. Saya kata tu dia orang Islam pun tak sembahyang. Nampak jadi fitnah. Pergi duduk mana-mana tempat dalam masa 5 ataupun 10 minit, air keluar balik. Ada saya jumpa itu, dia pergi tidur orang tu. Kita duduk sembahyang, dia tidur orang tu. Saya tahu dia musafir, tapi jangan tunjuk dekat orang, takut jadi fitnah. Tu hormat waktu yang pertama. Hormat waktu yang kedua, iaitu buat juga, tetapi ayat sembahyang tak ada, apa tak ada, dia macam baca, tapi dia kena qada juga. Sebab apa? Contoh naik kapal terbang ataupun dalam perjalanan, dia hormat waktu, dia tahu kata ni masuk waktu. Allahu Akbar. Bukan main-main sembahyang, hormat waktu. Okey nak? Pun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nak melatih diri supaya jangan sama sekali tinggal sembahyang. Yang tu ya. Ingat nah, kalau kita tinggal satu waktu, nak masuk waktu hadlan kedua, dia jadi liap lah. Masuk waktu ketiga, dia tak mau dah sembahyang. Jangan tinggal sembahyang.
Buat hormat waktu. Bagi perempuan, contohnya yang mai sini mai Langkawi ni, petang-petang kadang-kadang kalau kita lalu waktu maghrib, kita nak pergi mana-mana, mereka duduk melompat di tepi pantai. Orang mana? Orang Melayu kita. Hukum dia haram, tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak hormat waktu sembahyang kita. Pasal apa? Dia kata kami musafir. Dia kata tak apa, dah haram, tetap haram. Sebab apa? Fitnah orang lain terhadap diri dia. Waktu jemaat dah hang tak mau pi, hang duduk dalam rumah sengap-sengap, tunggu sampai orang balik baru hang keluar. Lainlah kalau sakit, ada juga dia kira 3 minggu lah, minggu keempat dia tapi dia kata jangan jatuh munafik dah, dia kata 3 minggu tu dia straight dah. Habis keempat dia tidur saja. Kalau duduk saja dalam rumah tak apa, dak dia pi behai. Nampak? Orang kelang kabut nak pi masjid, dia kelang kabut pi pasjak tengkorak punya orang. Jangan duk buat kerja tu, haram tu. Hormat waktu. Kalau tuan-tuan tak mau pi sekalipun, ini bagi orang lelaki ni, berkabung dalam bilik sengak. Tapi kena tengok balik, masjid tuan-tuan cukup tak 44 orang? Kita kata 40, saya kata 44 orang. Pasal apa? Nak bagi ada reserve, nak bagi ada apa dia halam bola orang panggil apa, pemain simpanan. Pasal apa? Kita kena lebih sikit. Kalau kata 40, seorang tu dia terkentut, batal habis ke semua jemaat tadi. Tapi kalau kata 44, seorang terkentut, boleh lagi, ada lagi seorang. Bukan takat kentut saja, Fatihah pada diri pun ulama kata, kalau dia tak lepas baca Fatihah, semua 40 orang tadi sembahyang Jumaat tak sah. Ikut mazhab kita Imam Syafi'i. Tu kalau boleh bagi lebih. Tiba-tiba dia tak pi, masjid dia cukup-cukup, kira-kira 39 orang. Baca-baca dah khutbah, kira-kira nak baca khutbah macam mana? Ingatkan dia mai, dah naik jugalah Tok Bilal kata tak apa, okey, clear, naik baca khutbah, dia tak mai. 39 orang saja ada mayang Zuhur, dia tak boleh mayang Jumaat. Ataupun khutbah tak boleh naik sebab dia tak cukup 40 orang. Pasal apa? Dia duduk berkabung di rumah. Hukum dia kena tanggung satu masyarakat tadi. Sebab apa? Tak sembahyang Jumaat. Berat, tuan-tuan. Yang pertama saya nak sebut, hormat waktu. Yang kedua, Fatihah kena betul. Bila kata Fatihah, tuan-tuan jatuh 40 orang cukup-cukup dengan tuan-tuan. Tuan-tuan baca Fatihah tak sah, habis ke semua tak sah. Jumaat ni benda lain, tuan-tuan. Sesuatu yang lain. Dan niat pula, niat Jumaat, usalli fardal Jumaati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dia tak ada adaan. Adaan tak ada, jangan buat masuk. Pasal apa adaan tak ada? Pasal dia bukan boleh qada. Betul tak? Adaan maksudnya tunai lah. Kalau kita kata adaan lillahi ta'ala, maksudnya yang nanti boleh qada kot no. Asal kita sembahyang Jumaat ramai-ramai, tak boleh. Dia kena kata usalli fardhu Jumaati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jangan kata adaan lillahi ta'ala. Adakah jatuh? Tak jatuhlah, kita bukan ahli Arab, bukan orang Arab. Jangan kata tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau kata tunai, kena qada. Dia tak ada tunai. Banyak benda yang kadang-kadang bila saya fikir balik, ada banyak yang kita tak tahu benda ni. Dan kita mula ketengahkan. Bukan saya bawa mazhab baru. Ada satu tempat bila saya bawa macam ni, dia kata ustaz tu Wahabi. Dia kata ustaz bawa mazhab baru. Bukan mazhab baru, memperbincangkan tu cara fikrah baru. Kalau dulu kita mengaji tak diperbincangkan begitu nyata tentang adaan dengan tidak ada adaan. Sekarang ni kita nak masuk. Perlu tak pada niat tadi? Tak perlu. Allahu Akbar. Dalam hati ada qasad, ta'rid, ta'yin, sah. Usolli, Allah lupa maya Jumaat usolli apa atau usolli tak masuk, tinggal buang Allahu Akbar teruslah duk usolli tambah jadi tu imam duk usolli fardhu maghribi, dia jadi Jumaat apa ngah cerita ni. Dia kata nak takkidkan hukum tadi. Baik, takat tu saja soalan yang ditimbulkan. Nanti ingatlah tajuk kita yang akan datang, istinja yang apakah yang tak boleh kita beristinja. Takat tu saja, marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah. Sekali lagi saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum. Segala keterlanjuran adalah daripada diri saya sendiri. Sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.